Jadi kita malas. Kalau kita Terutama kalau dah sihat. Oh, Allah lagi lah malas. so pasal abang hari tu ada sekali tu buat 7 kilo, buat 8 kilo. Lala sekali dia 8 rasa kilo berapa minit? Abang sejam suku. Sejam suku lah. Betul lebih kurang capek saya lah. Memang pace 10-11 je abang kan. Sama, saya pun 10 juga. Pace 10-11 je abang. Tak sanggup nak buat laju-laju, malah. Cuma yang abang seronok tu dengan cara abang larian kasut abang tu. Cumanya kalau dulu masa abang lari awal-awal dulu, abang orang kata dah lari sekian jarak and then abang berjalan. Jadi bila lari sekian jarak tu abang berjalan, rasa penat abang berjalan. Tapi kali ni abang penat tapi abang just slow my pace lah. Pace tu abang slowkan lagi sehingga dia boleh pergi 13, 14, 15 ni. Tapi abang tak perlu berjalan. Tapi abang keep on endurance lah. Memang abang akan wajibkan diri abang. Dia benda ni alah bisa tegal biasa lah. Yes, of course. Ada orang komen. Tegal biasa. Ada orang komen, cik no komen. Lama Azul tak ke udara nampak putih dan berseri berkat dermat ke? Tuan Fidaus pula, Abang Azul nampak fit sekarang. Memang dia dah boleh buat 7-8 kilo dah. Nampaklah fit. Tu semua sikit lah macam mana Abang Azul? Sini Jerebu. Oh Allah, Jerebu dah pula lah. Jerebu. Memang Jerebu. Semalam pergi rumah adik ipar, tengok rumah apartmen dia tu naik sampai ke Bumbung tu. Memang KL nampak Jerebu lah. And then malam tadi pun kalau tengok pada cahaya lampu tu kan, highway punya lampu tu, jalan tu, nampak berasap tu. Tu Jerebu tu. So Jerebu ni kena minum air sekerap mungkin lah. Bukan minum banyak tau. Minum air sekerap mungkin. Macam saya minum teh limau. Favorite lah ni. Tak kisah, janji minum. Lepas tu itulah dia kena kita kena rajin lah, tak boleh malas lah. Betul. Kita kena rajin, jangan malas lah. Pasal nak sihat ke nak sakit di tangan kita. Yes. Lepas tu kena belajar lah. Jangan letakkan kita punya nasib dekat tangan orang lain. Jangan kita letakkan nasib kita di tangan orang, dan jangan kita nak sihat ke kita nak malas di tangan kita lah. Yes, sajalah. Okay, baik. So kita start kita punya kelas hari ni, no. Waalaikumsalam Tuan Hafiz. Okey, Zat, kita untuk soalan, bukan soalan saja. Dan ni kita hari-hari bagi risi, malas nak tunggu orang tanya soalan sebab soalannya tak ada pun. Macam bebai kat orang. Zat, okey, baik. Saya atok saya punya skrin ni. Okey, baik. So tadi ada siapa saya cakap lah, Tuan Ahmad Fida kata Abang Zul nampak fit sekarang sebab memang fit dah pun lah. Memang fit lah. Memang dia fitness ni kita tak boleh tipu. Sebab apa kita tak boleh tipu? Sebabnya adalah kalau kita boleh buat, kalau kita boleh berlari, macam kita boleh berlari non-stop. Kita boleh berlari non-stop. Berlari non-stop. Macam Abang Zul buat 8 kilo. Let's say 8 kilo lah. 8 kilo. Apa yang kita buat tu dia akan reflect dekat kita punya fizikal. Sama juga macam kita boleh angkat berat, angkat beban kuat. Macam Tuan Razman boleh angkat berat banyak kali. Dia akan reflect dekat dia punya fizikal juga. So kalau nak nampak fit ataupun nampak sihat, kita sendiri kena boleh buat benda tu. Dia tak boleh secara tiba-tiba ataupun magic. Orang ni tak exercise pun, tapi dia nampak fit sungguh lah. Mustahil lah benda tu. Benda tu tak masuk akal lah. So kita kena boleh buat. Okay, baik. So balik kepada kita punya tajuk topik kita hari ni. Bila boleh naik IF? Topik kita hari ni adalah bila boleh IF? Bila boleh IF? IF atau OMAD. IF ni maksud dia intermittent fasting lah.
Maksud saya tulis kat sini lah, bagi semua orang faham sikit. IF ni adalah puasa berkala. Puasa berkala. Puasa berkala. OMAD tu adalah makan sehari sekali. Sehari tu dia makan sekali saja. Ni OMAD kan. Sehari sekali. Okey, baik. Sebab soalan yang saya selalu dapat adalah soalan yang saya dapat adalah bila saya nak IF, saya tak boleh nak IF. Awal-awal tu selalu kita dengar bunyi macam ni lah. Saya mula IF. Soalan macam ni lah. Okey, saya mula IF. Tapi bila saya IF, saya jadi kembung. Saya jadi kembung. Saya jadi anxiety. Saya jadi sembelit. Dan etc. lah. Dan lain-lain lah. Kenapa saya jadi macam ni? Soalan ni, kenapa saya jadi macam ni? Okey, baik. Dia senang saja. Untuk kalau macam awal-awal tu, kalau bukan perasan, semua orang tahulah dia selalunya orang yang ada gastric GERD anxiety ni, kalau pergi mana-mana hospital tipikal lah, konvensional, mana-mana sajalah jumpa doktor mana-mana saja yang tak apa nak ambil peduli hal ni, dia akan suruh antara remedy dia, ubat dia suruh makan dengan kerap, makan kerap. Sebab benda ni saya pernah jumpa doktor sekali, doktor lama jugalah, pun dia suruh makan kerap juga. The reason dia beritahu kat saya sebab nanti kalau tak makan jadi gastritis lah, senang kata, jadi gastritis. Sebab apa dia kata jadi gastritis? Sebab asid perut tu dia jadi lebih. Yang ni mana-mana saja kebanyakan akan cerita benda ni. Saya pun tak tahu mana dia dapat benda ni, knowledge ni. Saya pun tak tahu. Mungkin turun-temurun kot benda ni. Asid perut jadi lebih. Lepas tu dia akan makan kita punya dinding usus, dinding perut. Lepas tu akan makan dinding usus. Akan makan dinding usus. Itu yang buat jadi perut jadi gastrik tu, jadi gastrik. Jadi angin. Gastrik, angin. Okey. Lepas tu apa lagi? Antara tips dia, yang ni lah yang paling crucial sekali. Dan disebabkan tips ni lah, ada yang saya jumpa, saya punya klien, ada yang sampai makan 9 kali sehari. 9 kali sehari makan. Sebab setiap kali dia makan, dia kata, perut jadi selesa. Perut dia kata perut jadi selesa. Lepas tu datang balik. Tapi yang best dia, walaupun dia makan 9 kali sehari, dia tetap GERD. Sama. Ikat dalam dia kasih. Okay, dia tetap GERD. Dia tetap ada gastritis. Dia tetap reflux macam biasa juga. Dan yang best dia, anxiety dia makin lama makin teruk.
Semakin tu tak sembelit. Lepas tu apa, ini yang selalu jadi. Makan dengan kerap. Lepas tu bila dia start MBB apa semua, saya suruh kurangkan makan. Makin lama makin boleh kurangkan makan. So kita kena tengok sekali dia punya logik dia dekat sini lah. Sebab apa? Kita kena jawab dulu soalan ni. Soalan ni lah. Sebab apa bila orang yang ada masalah gas, masalah angin ni, bila dia makan dengan kerap, dia rasa selesa. Tapi untuk sementara waktu sahaja. Dia ada reason. Okay. Reason dia adalah bila kita makan, bila kita makan, dia akan menghentikan proses MMC. Dia akan hentikan satu proses ni, hentikan proses MMC, iaitu migrating motor complex. Migrating motor complex. Bila terhenti yang migrating motor complex ni, iaitu kita punya proses komod usus, itu yang memberikan kita keselesaan untuk sementara waktu. Sebab perut kita dia tak stres dah, dia tak kemut angin tu. So rasa relax, rasa dia berhenti. Okey, angin tu boleh dah nak kembang, dah nak jadi banyak dulu apa semua. Dia boleh lah. Sebab tu dia rasa hilang sekejap, rasa sakit tu. Tapi disebabkan dia makan banyak kali, lepas tu makan jumlah yang sikit. Dia kata, saya tak boleh makan banyak, saya boleh makan dengan jumlah yang sikit sahaja. Kalau saya makan banyak sikit, saya rasa nak muntah. Sebab perut dia penuh gas. Bila perut penuh gas, memang makan tak boleh lah. Okey, baik. Sebab tu saya dalam MBB tu saya ada pesan ke orang untuk terutama orang yang baru. Saya ada pesan lah berkali-kali supaya sebelum makan bawa keluar gas tu dulu, iaitu dengan cara minum air. Minum air. Lepas tu urut bagi sedawa. Sampai boleh nafas guna otak perut. Baru makan. Nafas guna otak perut. Baru makan. Okey, benda ni kenapa perlu buat macam ni? Saya dah explain dah semalam dekat live MBB Academy ni, boleh tengok untuk tontonan yang sebelum-sebelum ni ya. Baru boleh makan dengan selesa. Sebab itulah. Untuk kenapa dia tak boleh naik IF? Sebab benda ni lah, sebab dua benda ni. Perut dia masih banyak gas. Gas banyak, tak boleh naik IF. Lepas tu satu lagi, sebab gas saja, sebab gas banyak je lah, itu je lah. Sebab tu bila dia start dengan half-five, dengan MBB awal-awal tu, dia start half-five, MBB, okey. Lepas tu kita betulkan makanan dia, gas tu makin berkurang. Bila gas tu makin berkurang, dia rasa kurang pedih perut. Dia rasa kurang pedih perut, dia rasa kurang kram semua, baru dia boleh makan tu makin lama makin kurang. Dia punya total jumlah makan sehari dia tu makin lama makin kurang. Daripada 9, dia akan 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 4, ke 3, ke 2. 2. IF dalam MBB ni kita makan 2 kali sehari sajalah. Untuk OMAD kita makan sehari sekali sajalah. Okey, baik. Okey, baik. So untuk 2 kali makan, untuk nak buat 2 kali makan ni, pertama sekali jangan kita terlampau rush terus. Macam kita masuk grup, kalau macam orang masuk grup MBB apa semua ni, dia tengok senior-senior semua, ada yang buat makan 3 kali sehari, ada yang makan 2 kali sehari, dalam makan sehari sekali. Lepas tu ada exercise sampai lari 8-7 kilo pula sehari, makan sehari sekali. Lepas tu dia nak ikut buat macam tu.
Memang jangan buatlah silap-silap ke naik ambulan sedia ambulan lah. Sebab memang impossible nak buat. Oh, Cik Khalijah ada angkat tangan. Silakan tanya soalan. Mikrofon. Ya. Saya tak. Ustaz, Cik Khalijah mikrofon tak buka. Saya ask to unmute dulu. Dah buka . Dengar tak? Dengar dah. Silakan. Assalamualaikum. Ni Waalaikumsalam. saya ni baru mengidap sakit gastrik ke, lepas tu macam anxiety tu saya macam rasa macam nak takut kan. Lepas tu bila saya tidur sekejap, lepas tu tiba-tiba saya sesak nafas. Lepas tu saya baru guna Halpan ni dah 3 hari. Okey. Tapi dah guna 3 hari ni saya punya pembuangan tiap-tiap pagi dia buang. Kalau tak memang tak buang lah. Okay. Lepas tu cara pemakanan tu memang boleh ambil berminyak ke? Sebab saya baru balik hospital, kata usus saya ni bengkak. Lepas tu doktor suruh saya makan jangan makan yang berminyak, bersantan atau pedas. Jadi saya takut nak makan. Kalau saya makan cara NDP ni, saya takut saya makan berminyak yang macam air goreng ke apa kan. Okey, baik. Jadi macam mana tu tuan? Saya macam Confused. Saya tak pernah alami macam ni. Tak apa, jangan risau. Saya dah tak tahu macam mana. Tak apa, jangan risau. Semua dalam ni semua dah redah dah benda tu. So ini adalah perkara simple matter saya. Sebelum saya selepas saya cakap ni, saya serahkan kat Abang Azizul. Kita ni dia pandai pakar motivasi ni. Okey, baik. Untuk usus bengkak tu, ada doktor cerita tak sebab apa jadi usus bengkak ni? Dia kata usus bengkak ni sebab badan saya ni banyak asid terbanyak sangat dalam badan saya ni, banyak sangat asid. Okey. Lepas tu gastrik saya ni kuat. Okey. Kuat sangat. Tu je lah dia boleh cakap kan. Dia cakap dia cuma bagi saya ubat antibiotik, ubat gastrik, ubat angin. Okey, baik. Antibiotik tu untuk apa? Antibiotik tu nak untuk matikan kuman. Ada 2. Saya kena makan ubat antibiotik. Okey, baik. Duk senang-senang duk rasa macam kembung tak? Rasa? Perut. Sembuh berangin. Kadang-kadang ada juga berangin perut saya. Okey. Tapi bagi saya tak perlu antibiotik. Tak perlu pun. Bukan ada jangkitan bakteria ke apa pun, tak ada apa pun. Tapi saya makan juga antibiotik tu sampai esok last habis. Tak apalah, habiskanlah, asalkan bagi dia puas hati kan. bagi doktor tu puas hati, dia bising pula kan, malas nak ni kan. So bagi saya tak ada keperluan pun sebab ambil makan antibiotik ni bagi badan lagi, bagi kita rasa lagi pusing adalah. So untuk minyak, santan, pedas nak makan jelah, tak ada kaitan apa pun. Cuma satu sajalah. Macam jenis santan, dia gula kompleks sikit tau. Santan ni jenis gula kompleks. Saya ada bising-bising kat tepi ni. Okey, baik. Untuk santan dia jenis gula kompleks. Dia ada polisakaride, monosakaride, apa semua macam-macam jenis lah. So kalau untuk nak makan dia boleh. Cuma kita introduce secara sikit-sikit saja dulu. Jangan introduce sekali kuah masak lemak tu kita hirup, memang jahanam lah. So kita intro sikit-sikit saja dulu. Intro sikit-sikit. Kita nak bagi kita punya bakteria usus kenal, lepas tu dia akan produce sendiri
dia akan hasilkan enzim dengan bakteria untuk nak hadam santan tu. Tapi kena introduce perlahan-lahan lah. Trik dia introduce perlahan. Awal-awal kita introduce memang nak kembung. Kalau kembung kita berhenti 2-3 hari dulu lepas makan benda santan-santan ni. Lepas tu hari macam dah rasa kurang dah tu. Okey baik, kita makan balik benda tu. Dia akan boleh makan. Lepas tu rasa macam sedap pula. Kita naikkan sikit jumlah dia. Naikkan sebab santan ni sangat bagus untuk kita punya usus. Dia memang sangat bagus. So untuk makan benda minyak, perlu makan benda minyak. Perlu makan sebab kita nak mengaktifkan kita punya jus empedu tu. Untuk nak bagi usus kita lagi okey. Makanlah minyak, tak ada masalah. Nak makan minyak kan, nak makan lemak tak ada masalah. Cuba kalau macam saya buat ikut style konvensional tu dekat semua kita punya keluarga MBB ni. Abang Azizo tu makan jadi lembu lah ceritanya. Makan sayur macam jadi vegetarian lah. Melengkup juga. Tak boleh. Tak boleh. So memang untuk makan 3 benda ni kita makan cuma untuk pedas. Okey, pedas. Pedas ni untuk nak bagi satu makanan tu pedas, cili ni dia ada satu benda ni nama capsaicin. Capsaicin ni bagus untuk kesihatan, memang bagus. Cuma kalau macam perut masih kembung teruk kan, sibuk teruk lagi apa semua, masih masalah gas teruk. Okey, kita akan satu kekurangan satu benda nama dia diamine oxidase. DO ni diamine oxidase. Diamine oxidase ni kerja dia untuk mempecahkan histamin. Pecahkan histamin. Kerja dia untuk kanser histamin. Okey baik. Dalam keadaan kita tak ada dalam keadaan kita perut berangin, sibuk apa semua, kita kurang DO kita ni kurang. Saya buka merah sikit DO kita ni kurang. So bila kita makan capsaicin ni, dia tingkatkan kita punya histamin. Sebab tu orang makan cili. Kulit dah rasa panas, rasa badan tu je panas apa semua. Sebab tu histamin. Histamin kerja dia untuk membuka kita punya saluran darah ni, lepas tu dia kecutkan tisu lembut. Sebab tu kalau macam orang yang makan banyak sangat cili, dia rasa perut dia cramp. Tadi nak makan-makan je lah, tak ada masalah pun. Cuma kita kena adjust ikut kita punya rasa badan lah. Kalau makan pedas tu tiba rasa tak selesa badan, maksudnya kita terlebih. Kita kurangkan balik pelan-pelan. Tapi kena makan. Kalau tidak kita tak selera lah nak makan nasi. Apa orang Melayu makan nasi tak pedas? Normalnya. So makan lah. 3 benda ni makan. 3 benda ni makan. Kita dalam MBB cuma tak makan 3 benda yang memang menjahanamkan badan kita. 3 benda saja. Ingat 3 benda ni betul-betul ya. 3 benda saja kita tak makan betul-betul. Iaitu Tapi kan tuan, semalam saya makan salad. Mula-mula saya makan sawi. Perut saya macam kembung. Lepas tu saya makan salad, perut saya pun macam kembung juga. Adakah saya tak boleh makan sayur tu? Bukan. Sayur kita makan semua. Cuma, okey baik ya. Ini syok ni soalan-soalan ni sebab soalan ni basic-basic kan. Seronok sikit untuk orang baru nak belajar, yang baru join kan. Okey baik. Untuk salad ke apa ke sayur jenis apa ke sawi ke apa semua. Yang ni dia jenis fiber tau, fiber. Yang setiap jenis saya untuk sayur-sayur apa semua ni saya bahagikan dekat 3 family, beberapa family, ada 4 family utama. Saya selalu kelaskan dia. Kelas dia adalah untuk apa? Bunyi bising-bising belakang ni saat. Saya mute-kan dulu. Saya mute-kan dulu. Okey baik. Ada 3 family utama iaitu sayur jenis batang lembut. Batang lembut ni jenis macam sawi. Sawi, keluarga sawi apa semua tu jenis batang lembut. Lepas tu jenis batang kerah. Batang kerah jenis macam kangkung, bakcoy, Ini jenis batang kerah. Okay. Lepas tu dia jenis cruciferous. Dia jenis macam brokoli, bunga kubis. Lepas tu last kali jenis legum, jenis kekacang. Okey baik.
So apa untuk tips ni, saya dah ada buat tips panjang lebar dah tau dekat apa Telegram Telegram MBB tu Ustaz. Saya untuk alang-alang saya duk cerita tu saya buka Ustaz Telegram supaya saya boleh bagi link tu untuk apa Cik Khadijah join terus. Tak nak. Telegram cepatlah buka, orang nak dengar marah Telegram pula. Okey, Telegram. Saya search untuk tips tu. Bukan saya search untuk tips tu, susah. Saya buat makan betul. Okey, saya share link aja lah dulu. Saya share link. Copy link Ustaz. Copy link. Mana dia? Okey, yang tu link saya letak Puteri pula dah silap message Puteri. Everyone in meeting. Okay. Tu link untuk Telegram MBB. Dekat situ saya terang step by step. Ada banyak tips tu, banyak. Tapi kat situ search saja kat situ bab sayur. Kat situ saya terang cara untuk pengambilan sayur. Mula kita akan ambil untuk batang kerah dulu. Kita introduce untuk ni saja dulu. Macam sawi apa semua, salad semua okey. Kalau kita makan tak kembung, lepas tu kita tengok najis kita, dia tak ada cebih sayur. Dia punya requirement ni saja. Bila kita makan, bila buang air besar, dia tak ada cebih sayur. Tak ada cebih sayur. Cebih sayur. Tak kembung. Tak berangi, tak kembung lah. Tak kembung. Tak sembelit. Maksud dia, yang ni kita dah lulus dah untuk makan sayur tu dengan jumlah yang banyak, tak ada masalah. Makan saja. Okay. Tapi kalau macam kita baru introduce, yang ni dia step dia macam ni. Kita start ni sebagai nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. So kita start dengan sayur batang lembut dulu. Kita makan. Lepas tu bila kita tengok rasa bloated dah, kembung, berangin tak? Oh, tak berangin. Okey. Maksud dia kita pass satu. Lepas tu kita tengok kita sembelit tak hari tu. Tak buang air besar sehari ni. Maksud dia sembelit tak, gagal lagi lah. Lepas tu kalau kita boleh buang air besar, kita tengok ada cebih sayur tak? Okey, ada cebih sayur lagi macam tak hadam. Okey, maksud dia kita kena kurangkan jumlah sayur yang kita ambil tu. Waktu stage pertama tu, batang sayur tu, macam kita nak makan sawi kan. Kita tengok ada cebih sayur sawi ada lagi, tak membuang. Lepas tu dia sembelit. Maksud dia kita kena kurangkan jumlah sayur kita. Kena makan. Penting kena makan. Sebab apa? Sebab setiap bakteria dan enzim yang dihasilkan untuk nak hadam sayur ni akibat kita introduce, yang tu akan membantu kepada kesihatan usus kita secara keseluruhan. So kena makan benda tu. Kena makan. Tapi kena perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan. Tak apa. Baru join 3 hari lah. Sebab benda ni kita kena belajar hari-hari. Burn, bakar dalam kepala otak tu. Lama-lama dia ingat lah. So tak apa, tak ada masalah. So untuk yang soalan tadi, macam minyak tu kena makan, santan pun kena makan, pedas pun kena makan. Untuk asid lebih ni mengarut lah. Orang tak pakai dah ni. Untuk asid lebih ni mengarut. Kalau macam overseas dia gelap lah saja. Doktor Malaysia saja masih pakai. Saya pun tak tahu sebab apa, dia pelembab sangat. Okey. So itu sahaja yang menjawab untuk soalan. Untuk masalah anxiety pula. Okay, untuk anxiety ni tak ada apa lah. Benda biasa saja. Semua orang yang ada masalah usus ni ada masalah anxiety. Nanti bila dah makin kurang kembung apa semua, tidur yang jenis macam terkejut tu dah tak ada dah nanti. Itu saja. Satu lagi tips untuk tak mahu bagi tidur terkejut. Praktis yang ni ya. Sebelum tidur, kita minum air, tak kira lah nak minum air apa ke. Air limau ais ke apa, minum je tak ada masalah. Lepas tu tekan dekat badan kita yang mana rasa sakit. Okey, ya. Rasa sakit, kebas, keras, cengor. Dia akan ada 4 benda ni, sama ada dekat belakang ke, kat belikat ke, kat tulang belakang ke, dekat pinggang ke, dekat paha kita ke, dekat betih kita ke, dekat tapak kaki kita ke, dia akan rasa. So kita tekan. Bagi sedawa sampai nafas lawas. Baru tidur.
Baru boleh tidur. Kalau tidak dia nak terkejut lah. Nak terkejut. Lepas tu mimpi bukan-bukan, mimpi ngeri apa semua, hantu apa semua. Itu je lah. Tapi bukan gangguan jin pun, tak adalah. Oh. Tapi kadang-kadang macam saya tidur tu kan, hidung saya pun jadi sempit macam. Okey, baik. Hidung jadi sempit. Dia senang saja. Dia sebab acid reflux. Dia acid reflux. Dan apa yang dialami oleh Cik Khadijah, orang panggil silent reflux. Silent reflux. Silent reflux ni memasuk kita punya gas. Gas. Ni saya lukis sikit. Ni kata kita punya perut kan. Perut kita jual lebih kurang sikit. So saya baru kali hijau sikit. Asid ni kita guna baru kali hijau sikit baru nampak ngeri. So asid ni, dia punya gas wap dia tu akan naik. Naik. Pertama-tama bila kita stres, kita punya otot LES ni dia dekat dan relax. Dekat kita punya perut tu, dia satu injap kat atas perut kita nama lower sphincter. So bila kita pressure perut lebih saja akibat gas ke angin ke apa semua, dia akan relax. Sebab kalau dia tak relax, perut boleh meletup. So dia kena buka. Untuk nak bagi bunda sendawa ke apa semua dia akan buka. Tapi bila kita tidur, kita tak adalah nak sendawa-sendawa kan. So dia buka. Dia buka saja untuk release gas. Gas asid ni. Gas asid hidroklorik. So bila dia naik kat dekat kita punya hidung ni, hidung kita ni tisu lembut. Bila tisu lembut, dia merangsang kita punya tisu lembut ni. Dia nak jadi sesama, pagi tu nak jadi sesama, nak jadi sumbat. Benda-benda macam tu je lah. Betul, saya macam terasa macam tak selesa lah hidung saya. So tak ada apa pun nak risau. Tak duk risau apalah. So trik dia nak buat sebelum tidur, minum air dulu. Minum air sedap, tak ada masalah. Nak letak ais ke apa semua terpulang. Cuma janganlah jangan macam Milo ke Horlicks ke Nescafe ke apa semua tu tak boleh lah. Jenis kalau macam ayak limau ke ayak sirap boleh lah. Lepas tu kita urut bagi sendawa apa semua. Tidurlah pagi esok tak adalah hidung tu nak tersumbat apa semua. Saya dah jadi macam lidah saya macam rasa takut. Yalah sebab saya tak pernah alami sekarang ni kan. Sekarang ni tak ada apa je. Macam Kak Zulaikha saya dah fikirkan ke arah tu je. Biasa. Orang yang kena benda ni dia akan fikir mati kanser. Betul. Macam Kak Zulaikha kita lah siap masuk hospital lah apa semua bagai lagi kan. Sekarang happy ceria saya. Kak Jah ni customer saya. Sekarang ni dialah yang bagi semangat kat saya dengan Detect Putri. Ya ke? So tak apa benda ni benda ni kadang-kadang saya dah terasa macam dah fed up dah. Nasib baiklah Derika dengan Detect Putri dibagi semangat kat saya. Semua laluinya Kak. Semua orang yang ada benda ni, problem ni dia tak ada benda lain dah. Dia akan ada benda yang sama je. Cuma apa benda ni dia tak macam kita pergi hospital semua, dia orang bela tak tahu. Apa benda aku nak buat dengan dia ni Kita buat blood test dia okey. Kita buat ECG dia okey. Kita scan semua pun okey, tak ada masalah apa. Apa masalah dia ni? Okey tak apa kita pergi jumpa jumpa psikiatris ambil sikit ubat bagi otak dia duduk relax Selalunya macam tu lah. Saya sampai doktor bagi ubat tidur lah. Bila dia suruh saya tidur, saya tak boleh tidur, dia suruh masuk ubat tidur, bagi tidur. Tak apa, benda biasa. Bukan benda ajaib pun, tak ada apa pun, benda biasa je. Nanti sama lah nanti apa Cik Khadijah nanti sama juga happy macam semua orang kat sini. Semua ni apa Abang Azizul kita semua lah. Saya tahulah saya yang duk tengok dia punya sejarah pada awal dulu sampai sekarang ni. Sama je. Tak ada apa beza pun. Okey. Terima kasihlah Tuan.
Baik, sama-sama. Tak ada Lagi apa. semangat kat saya. So jangan risau. Benda tak ada apa pun. Dia bukan kanser ke apa semua, tak ada. Kalau kanser pun dia orang boleh tahu, dia orang check C reactive protein kalau tinggi banyak dia orang tahulah kanser, tapi sebab dia orang memang macam tu lah, tak tahulah apa nak buat. Bela lah aku. Itulah. Tapi kita tahu macam mana nak buat sebab kita dah buat benda ni dah lama dah. Macam ni Wan, dia punya ni Wan, saya tahu dan saya faham apa yang saya buat Wan Kita bukan berapa faham sangat, tapi kita sebab banyak pengalaman kan, kita buat faham lah. Relax je, cicil je, nikmati hidup ni. Nikmati matahari, nikmati angin. Relax, man. Kan, how far jangan tinggal. Okey, baik. Kita tengok apa untuk Syazwan bagi semangat. Kak kena sabar Kak, kami pun sebelum ni macam tu juga. Sekarang alhamdulillah makin baik. Tuan Joe X pun, saya pun mula takut makan berminyak tapi nekat makan je ikut cakap Tuan Azhar. Okey je rupanya. Memang kenalah makan kita makan tak ada minyak, boringnya. Kemana tu Abang Azizul? Makin semat nampaknya, pakai dermat ke? Keep strong Kak Jah. Laksam boleh makan ke tu? Okey, laksam okey, baik. So sebelum kita relax lah pada topik kita, kita sambung balik untuk laksam lah. Sebab dia short saja laksam. Sat ada mesej Sat. Nampak? Sat lagi Sat. Okey, baik. Tak ada apa. Okey. Problem dengan laksam kebanyakan dia adalah pada kita punya kuah. Kuah laksam ni kalau nak sedap dia kena peram. Sama juga macam kuah laksa lah sebab dia buat pada ikan. Kalau kita macam buat laksam, hari ni kita buat, hari ni kita makan, tak sedap lah. Dia kena peram dulu baru sedap. Sebab problem dekat proses peram ni lah. Proses peram, kuah ni dia menghasilkan histamin. Dia sebab dia breakdown daripada ikan tu sendiri. Ikan tu, dia punya protein tu ada histidine. Histidine, dia breakdown, dia boleh proses peram. Dia hasilkan satu benda, dia dah makan sebagai Dr. Ed ada dalam ni. Dr. Ed, check out Dr. Ed kalau ada. Tak nampak lagi ni. Histidine, dia jadi histamin. Baik. So, yang ni problem dia ni, kat sini lah. Dia bagus, tak ada masalah. Orang jangan salah anggap. Saya duk kata histamin ni bahayalah, problem ke apa semua ke. Jangan salah anggap. Histamin ni satu komponen penting untuk memastikan kita sentiasa sihat. Untuk kita nak develop kita punya kardio, kita punya kesihatan jantung, kita punya stamina, kita punya muscle, kita punya immune kita sendiri, immune system kita sendiri perlukan histamin. Histamin satu benda yang sangat penting untuk kita punya kesihatan. Penting sangat. Cuma bila orang tu ada masalah SIBO, yang berangin, gas tu semua tu, problem dia berlaku adalah dia akan menyebabkan berlaku kekurangan enzim DHEA. Macam yang saya cerita kat atas tadi tu. Yang mana saya cerita kat atas tadi tu pun lupa dah kat mana. Oh, kat sini kat. Tak apalah. Biar aku kurang enzim DHEA. DHEA ni guna dia untuk breakdown histamin. Kalau dia tak cukup, kita akan jadi masalah lebihan histamin ataupun orang panggil histamine intolerance. Histamine intolerance ni lah yang menyebabkan jadah jadi ketat, hidung nak sesema, nak jadi macam resdung, nak jadi reflux, apa semua, nak rasa tak boleh nafas, nak kaki krem ke, perut krem ke. Had ni lah. Nak makan lah, tak ada masalah. Nak makan. Perlu makan. Laksam ni perlu makan. Kuah dia tu perlu makan. Cuma introduce perlahan-lahan. Itu sahaja cerita. Introduce perlahan-lahan.
Satu lagi untuk dia kalau macam dia punya mi laksam tu buat apa tepung beras ke tepung apa? Dia macam laksa ke apa? Apa dia tepung beras lah. Buat pada tepung beras. Tapi dia ada juga untuk tepung. Dia ada macam ratio untuk tepung dia. Untuk buat laksam ni macam ni. Okey. Tepung beras 3. Lepas tu dia punya tepung gandum dia pakai juga 0.5. Nak makan tu boleh lah makan. Tapi kalau saya tu kata kurang kerakkan makan. Dia senang saja. Kalau mi ni tak ada tepung gandum, dia tak ada gluten, dia tak sedap. Tak sedap. Dia tak sedap sebab apa? Sebab dia tak kenyal. Macam kita makan nasi. Ya, kita makan nasi, dia tak kenyal pun. Dia macam benyek. Dia benyek. Tapi bila kita campur dia dengan gandum, hak ni yang best ni. Dia ada gluten. Dengan ada gluten ni yang buat dia punya tekstur dia tu anjal. Ini baru sedap makan. Tapi kita tak makanlah dengan nak makan sekali boleh lah. Tapi janganlah macam tiap-tiap pagi tu nak makan. Tiap-tiap pagi tu nak makan. Orang kata nak makan laksam juga. Breakfast nak cari laksam. Petang saja nak cari laksam. Oh tak boleh lah macam tu. Kalau macam seminggu sekali tu boleh gagah lah lagi. Tapi kalau macam hari-hari tu idak lah bolehnya. Itu je. Untuk kuah laksam ni boleh makan. Tapi kalau macam perut orang tak apa nak okey lagi, kita tak cari pasal lah. Kita bagilah perut kita macam dah 70% dah okey semua. Baru kita makan kuah laksam ni. Nak makan laksam semua ni. Tapi jangan makan kerap sangat. Kuah dia boleh makan kerap. Tak apa, tak ada masalah. Cuma laksam tu saja. Kita kurang-kurangkanlah kekerapan nak makan dia. Itu macam tu saja. Sama juga macam laksa nak makan-makan lah. Macam isteri saya kuat. Suka makan laksam ni suka. Tapi saya sentiasa tengok. Okey, minggu ni makan tak lagi laksam, kuah laksa apa semua. Makan tak lagi? Dia kata tak makan lagi. Okey, kalau tak makan lagi, makanlah. Tak ada masalah. Tapi kalau macam semalam dah makan, hari ni nak makan, lusa nak makan, tak boleh lah macam tu. Itu saja. Okey. Tadi Tuan Raziz tanya soalan. Cakap 3 benda penting tapi tak cakap. Oh, saya terlupa lah pula. Tertinggal, minta maaf nah. Untuk 3 benda penting. Macam biasa, tepung. Tepung ni paling dangerous lah. Tepung. Lepas tu minyak sayur. Senang kata kita tolak semua jenis minyak kecuali minyak kelapa sawit. Lepas tu 3 susu pasto. Susu melalui proses pempasturan. Susu pasteurized lah kan kata. Susu pasteurized ni macam susu kotak, susu tepung, apa semua tu. Susu mutant ni kita tak makan. Itu 3 benda ni saja. MBB 3 benda ni saja. Dia tak perlu susah-susah. 3 benda ni saja. Ingat 3 benda ni lah. 3 benda ni kita bangkah. Kalau apa duk makan kat benda ni, lepas tu dia makan hafal, lepas tu kata hafal ni tak berkesan, mas kepala ni saya nak selinap lagi. Selinap. Macam mana? Saya nak selinap belakang kepala buat macam tu. Apa nak makan benda ni? Lepas tu kata kat aku pula macam ni kan. Tapi kurang macam tu geram. Sekeh lah. Dia bukan sekeh, kita bagi terus choke hold. Bagi tu kan. Grip sekali lah. Bagi grip sekali baru dia tahu. Okey, baik. Kalau nak makan buah zaitun dalam botol macam jeruk tu boleh ke dia peram juga kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan makan sekali hadap tu kuantiti banyak. Itu saya. Sebab setiap benda yang kita peram, dia akan benda yang melalui proses fermentation ni dia akan tinggi histamin. Tinggi histamin. Tapi itulah saya jangan salah faham. Histamin ni bagus. Histamin ni juga yang bantu untuk kita nak buat kita punya bakteria usus. Bagus. Bakteria usus dia juga bantu untuk kita nak buat kita punya bakteria usus. Memang sangat-sangat bagus untuk untuk usus kita develop dia jenis macam lactobacillus dia punya strains tu. Histamin kerja dia.
Histamin ni sangat-sangat penting. Cuma kita tak maulah sebab dia tiba-tiba jadi overload. Jadi histamin intolerance yang overload gila-gila punya tu. Yang tu lagi pukul 3-4 pagi lagi telefon saya duk cerah lah 24 jam tu tak syok Dia tengok kalau sekali call saja tak apa lagi. Dia 2 kali call kita buat tak tahu bodoh kan. 3 kali 4 kali call kita pun macam nak angkat dah malam pukul 3 pagi ni. 5 kali 6 kali 7 kali tak apalah kita angkat. Oh saya ni rasa macam ni apa semua. Itu malas lah macam tu tak payahlah. Kesian kami semua dah. Okey baik. Kortisol pun boleh jadi kawan juga. Betul lah. Abang Aziz dulu start lawa. Lagi cute gempal Kak Anissa kita. Dia pandai. Dia nak up lah tu. Dia dah bulat. Okey baik. So kita Assalamualaikum. Selamat tengah hari Dr. Ed. Dr. Ed dah. Selamat tengah hari. Okey baik. So kalau okey baik kita sambung balik. Uish panjanglah pula lah ni kan nak buat sampai ke 12 kan. Okey baik. Topik awal pun tak habis lagi. Okey baik untuk histamin makan kerap apa semua. Saya tengok balik sampai mana tadi. Minum air okey. Okey baik. So untuk orang yang baru untuk MBB apa semua jangan sesekali IF terus. Jangan sesekali. Kita bagi IF tu datang secara sendirinya. Tiba-tiba sedap tak sedap, kita dah boleh buat makan 2 kali sehari. Jangan paksa. Jangan paksa kata, aku nak kena kurang makan ni. Aku nak kena kurang nasi ni apa semua. Oh, jangan cari pasal. Sebab semua tu menjemput kita ke bahagian emergency. So jangan mencuba nasib lah benda tu. Okey. Tuan Firdaus, boleh tak ada masalah makan lah. Kicap makan lah. Bukannya kita makan kicap tu kita gonggok. Tak ada. Kita letak dengan nasi. Yang makan lah. Tak ada masalah. Makan lah. Makan. So untuk yang praktis MBB, untuk nak buat IF, dia secara automatik. Kita tak paksa, kita tak fikir apa pun. Tiba-tiba saja aku dah boleh buat IF. Macam itulah caranya. So masalah yang selalu berlaku adalah bila dah boleh buat IF tu. Okey, seminggu dia buat IF, dia rasa badan dia marvelous. Okey. Seminggu IF, rasa badan cemerlang. Masuk saja hari ke-8 tu tiba-tiba down. Hari ke-8 tiba-tiba tak tentu pasal dia down teruk. Macam kembung lah apa semua segala benda lah apa semua. Okey baik. Ini bermaksud dia dah sampai dia punya limit. Limit kepada dia punya storage gula, limit kepada dia punya insulin. Dia punya insulin dia tengok drop terlampau rapid sangat. So dia kena buat correction balik. Nak correction balik kita buat carb cycle lah. Kita tambahkan karbohidrat balik kita punya diet. Ataupun paling bodoh sekali, paling simple, paling mudah, buat 3 kali makan balik. 3 kali makan. Bagi reda kembung apa semua, stable balik, tak ada anxiety, boleh tidur malam stable apa semua, relax. Baru kita buat 2 kali makan balik. So daripada seminggu, buat. Lepas tu kita buat, dia badan tak selesa, okey baik kita rest 3 hari balik, bagi semua reda apa semua, boleh tidur balik, normal balik. Okey, baru kita buat sekali lagi IF, dia akan boleh berpi sampai 2 minggu. Lepas tu baru dia nak jadi jahanam balik. Lepas tu kita rest 3 hari, lepas tu kita IF balik, dia akan boleh pergi sampai 3 minggu. Okey, lepas tu dia jadi nak cari jahanam balik. Kita rest balik 3 hari. Lepas tu kita practice balik IF, dia akan boleh pergi sampai sebulan. Macam itulah. Sama juga macam kita buat nanti bila kita nak practice OMAD. 1 meal a day ni. Seminggu buat OMAD, makan sehari sekali, rasa cemerlang, champion, badan bertenaga apa semua. Tapi masuk saya hari ke-8 tu rasa badan Allah letihnya, tak laratnya, kembung, macam sakit dulu-dulu. Okey, kita berhenti 3 hari balik, kita buat balik 2 kali makan sehari selama 3 hari, bagi reda semua simptom. Lepas tu kita praktis OMAD balik. Dia akan boleh pergi sampai 2 minggu. Lepas tu ulang-ulang lah resepi tu sampai boleh praktis makan sehari sekali sahaja nanti. Macam itulah ceritanya. Sebab saya tak sempat untuk nak cerita sebab yang macam insulin drop apa semua itu nanti saya cerita kemudian hari lah. Saya cerita untuk esok lah. Untuk hari ni saya nak bagi orang boleh praktis IF saja.
Okey, baik, saya tengok untuk soalan balik. Apa yang perlu saya buat untuk atasi masalah tak boleh IF dan tak boleh OMAD ni? Okey, saya dah jawab dah tadi. Kenapa bila saya IF tu pun saya dah jawab dah. Bila boleh nak IF ni pun saya dah jawab dah. Okey, baik. Rasa dah habis kot apa yang saya nak terang hari ni. Okey, baik. Soalan. Okey. Untuk IF portion makan macam mana? Okey, bagus soalan ni. Nasib baiklah Tuan Hafiz. Soalan genius. Saya suka soalan yang bijak ni. Okey, baik. Perlu ingat, kita MBB, kita bukan keto, kita bukan Atkins, kita bukan vegetarian ke apa ke, tak, bukan. Kita makan ikut orang tu. Bagi saya tak percaya untuk keto ni boleh praktis. Saya tak percaya. Sebab saya dah pernah buat suruh orang buat full keto, tak akan jadi punya, membohong. Saya dah try buku keto kat rumah saya ada aku dah dekat 15 buah kot buku pasal keto saya. Dia takkan jadi. Kita kena guna semua style. So lah kali saya kata senang saja. Portion makan adalah untuk bagi badan rasa selesa. Ini peringkat awal. Okey, peringkat awal, makan, pastikan badan rasa selesa. Awal-awal kita kena banyak karbo. Banyak karbo sebab kita punya insulin tinggi. So macam mana pun kita kena banyak karbo. Okey. Day by day kita akan kurangkan karbo, kita akan naikkan lemak. Day by day kita kurangkan karbo, kita naikkan lemak. Secara perlahan-lahan ikut diri sendiri. Secara perlahan-lahan saja benda ni kita buat. Kita mula-mula kita makan karbo dengan lemak, banyak karbo, lemak. Kira macam lauk tu tak apa nak banyak sangat. Tapi lama-lama perlahan-lahan kita kecilkan nasi kita semua, kita naikkan lemak kita naikkan kita punya portion lauk kita apa semua, naikkan pelan-pelan. Lepas tu tiba-tiba rasa tak selesa. Rasa tak selesa badan ni. Kita naikkan balik karbo kita. Kecilkan portion nasi, lauk apa semua tu. Lepas tu kita kurangkan perlahan-lahan. Macam tu. Dia kena perlahan-lahan. Dia tak boleh mengejut. Kalau mengejut, memang out. Badan tak akan rasa selesa pun. Dan kita akan stres. Dan kita tak boleh tidur malam. Dan kita tak boleh kerja. Dan kita tak ada duit nak beli hafal nanti. Itu yang paling penting sekali. Ada kat ujung tu kan. Kalau tidak macam mana saya nak buat? Kelahan duit tak ada. So itu dia punya jawapan untuk portion IF tu. So jangan makan, pastikan badan selesa. Kita MBB ni makan bagi puas. Ni MBB ya. MBB ni kita punya motto kita senang untuk MBB. Puas, kenyang, sedap. Puas, kenyang, sedap. Yang ni kita punya MBB. Kalau kita makan tak puas, maksudnya problem lah. Macam kita tak kenyang, problem lah. Kalau kita makan tak sedap, pun problem lah. Ini bukan MBB lah. MBB kita ada puas, kenyang dan sedap. Kalau makan tak puas sebab problem angin, kita tahu kita minum air, kita bagi sendawa sama juga macam kenyang. Sedap, kalau tak sedap makan kita sebab kita kurang knowledge. So kita kena test, kita kena tingkatkan kita punya knowledge. Baru kita boleh makan sedap-sedap. Okey, baik. Minta ada soalan lagi? Tu Kak Zahira ada gelak tu. Seram je. Ya saya. Zul, dah dengar tak suara Kak? Akan nak cakap, sebenarnya akan nak cakap, nak tanya tuan ni. Silakan. Macam Kak cakap tadi, IF kan? Macam akan ikut lapar tuan. Tapi dia tiba-tiba jadi IF. Kadang-kadang dia tiba-tiba dia jadi 2 kali. Kadang tiba-tiba dia jadi sekali. Kadang-kadang 3 kali. Tapi maknanya itu macam mana? Akak tak ikut. Itulah MBB. Maknanya tak perlulah. Itulah sihat. Apa kan? Tak perlu. Kita tak adalah nak mulunnya nak buat IF ke, memulunnya nak buat OMAD. Tidaklah. Kita sebenarnya makan dah lapar. Kita lah makan. Betul-betul. Ni pun tengah makan. Maksudnya betul lah kakak betul lah.
Alhamdulillah. Lagi satu. Akak nak tanya, akak cek tadi sebenarnya kata cek. Ni hal ni sebab buat cek tu jadikan akak nak senam tu jadi malas. Akak memang tidur. Akak punya kencing manis 12 tau. Tapi semalam akak makan bubur pulut hitam. Lepas tu kuih manis tau. Ada kuih manis. Bubur pulut hitam tu akak makan 2 kali. Akak rasa kerana akak makan benda manis. Kan akak cakap dengan tuan kalau akak makan benda manis saja, dia confirm makan naik. Jadi esoknya pagi tadi lah bangun tidur 12 tau, pukul 5.30 12. Lepas tu akak jogging. Akak jogging, lepas jogging akak cek 8. Akak tak makan juga tau. Akak cek 8. Macam mana tu tuan? Agak improve ke ataupun apa yang improve lah, tak ada masalah. Napun cuma kita macam benda yang full macam pulut hitam apa semua tu, benda kuih manis tu memang full gula sekalipun, dan dia inflame juga. Dia tak bagus. Senang kata tak boleh, tak apa nak bagus lah nak makan. Tu je Kak Zaila ni sihat. Ini duk makan benda-benda macam ni. Sebab sehat lah tu. Tadi akak nak, bila sehat, akak nak test lah kencing manis akak. Kot aku makan gula, kata tuan boleh turun kan? Memang boleh turun pun. Dia rasa happy apa semua. Tapi gula 8 lepas selesai okey lah. Maknanya dia senang macam ni je Kak Zaila. Senang macam ni lah. Kalau orang tu dia insulin dia betul-betul out wang apa semua, dia tak boleh exercise macam Kak Zaila buat tau. Tak boleh. Sebab dia nak gunakan energi pada punya muscle, memang tak boleh sebab dia dah tak betul lah. Okey. Tapi tuan tadi ada cakap pasal yang gastrik tau. Makan kerap. Tadi akak jogging, adalah tadi berbual dengan ada satu orang tu. Dia punya cara makan, suami dia baru meninggal sebab kencing manis. Dia tahu akak kencing manis. So dia tanya akak lah, macam mana akak boleh reverse kencing manis akak. Akak cakap lah, biasalah tuan, orang akan rasa pelik kan. Lepas tu dia kata suami dia alah itu biasalah dia ikut konvensional, memanglah naik-naik sampailah meninggal. Dia baru lagi meninggal. Lepas tu dia kata dia punya cara betul. Dia cakap dia tak ada apa-apa sakit. Dia umur 51 itu. Dia tak ada apa-apa sakit tau tuan. Lepas tu dia makan kuantiti sikit. Dan dia makan kerap. Dia sentiasa makan. Sebab tu dia kata dia sihat sebab kuantiti sikit. Boleh tuan bagi pencerahan tak kat sini? Adakah kuantiti tu main peranan ke? Dengan kita punya insulin kita ke apa ke? Okey baik. Dia senang saja. Kalau tengok fitness dia dengan akak, siapa lagi fit? Akak lah. Itu dia je jawapan dia. Itu jawapan dia. Apa jawapannya? Jawapannya tenaga. Jawapan dia stamina akak tambah, akak lagi sihat daripada dia. So sebenarnya dia tak boleh claim cara dia betul sebab dia tak boleh buat apa akak buat. Dia claim sebab dia tak ada penyakit tu lah. Dia tak ada penyakit tu. Dia tak ada penyakit tu. Tak ada penyakit tak apalah, tak ada masalah lah kalau tak ada penyakit tu. Tapi kalau nak kata macam apa, nak kata cara siapa tu senang saja. Kita MBB kita praktikal tau. Kita tak tengok macam atas kertas kata orang tu sihat ke apa semua. Tak, kita nak tengok orang tu real life nampak betul sihat. Dia boleh buat segala benda macam dia senang kata dia lagi sihat pada umur 20-an ni. Umur 50 lebih kan 60 lebih tapi badan dia rasa aku jauh lagi sihat daripada umur aku 30 20 dulu. Sungguh? Sungguh akak rasa akak lagi sihat lah. Dan lepas tu akak kata macam akak cakap kalau kita penat kita mesti tidur. Dia kata dia tak tidur siang sebab tu dia rasa dia sihat kerana dia tak tidur siang. Orang klaim macam ni. Tuan kan maknanya tak tidur siang itu sihat. Jawapan soalan seronok. Okey baik Sebab apa Nabi Muhammad dia pesan kalau nak tidur siang tak apa, bagus, tak ada masalah. Ada reason dia. Ustaz mana dia? Ustaz bateri saya bukan nak pandai ada sangat ni. Ini duk tukar ni. Kata cakap tu. Beli nanti yang banyak-banyak ni 39 orang nanti belilah file banyak-banyak sikit APD pun semua boleh saya upgrade saya punya barang sikit. Ya, sungguhlah tuan.
Apa kerana bukan kerana ni asbab je lah kan, izin Allah semua. Tapi dengan Haufi ni dia bekalkan kita punya usus kita jadi lebih peka dengan apa yang kita buat, apa yang kita makan. Jadi kita tahu tau. Okey, baik. So untuk soalan Kak Zila, saya fikir soalan. So sebab apa Nabi Muhammad seorang dia pesan lah, kata apa tidaklah sebelum tengah hari tu, tidaklah saat apa sebelum Zuhur kan, ataupun selepas Zuhur tu sebelum masuk Asar tu kita tidaklah saat. Tidur bukan lama, tidur setengah jam macam tu. Orang kata power nap. Ni orang putih dia panggil power nap. Okey, power nap. Nah, Islam panggil nama apa? Khairullah. Saya sebut ni, saya bukanlah Islami sangat-sangat pun. Khairullah kan? Ha? Khairullah. Betul. Zul yang pandai ya. Saya bukan Islami sangat. So saya tak pernah tahu sangat. Tiba-tiba saya pandai apa tak? Tiba-tiba jadi Islamik ni. Orang dengar. Saya malas. Saya sebenarnya malas nak campur agama dengan jual barang ni kan. Saya nampak macam ustaz sangat kan. Okey, baik. So bila kita macam tengah hari dia sebenarnya bergantung kepada kita punya kortisol lah. Kortisol kita. Okey. Kortisol kita pukul 9 pagi dia paling top lah, paling sepatutnya lah. Bukan 9 pagi, silap. Ini ikut jam putih pasal apa? Okey, kalau kita ikut jam Islam kita sekarang ni subuh dan pukul 6 ah. Subuh dan pukul 6. Sepatutnya kortisol kita waktu tu paling tinggi. Bukan paling tinggi. Silap pula paling tinggi. Sepatutnya dia level dia dekat sini. Okey. Sini kita kata kortisol kita max pada pukul ini 9 pagi ya. Patutnya max dekat sini kita punya kortisol. Max dekat sini. Dia naik slow sampai max pukul 9. Pukul 9 ni sepatutnya kita paling alert lah, paling cergah lah, paling cergah. So throughout the day dia akan drop sikit, kortisol kita akan drop sikit. Ni average dalam pukul 12 macam tu lah. Dalam pukul 12 tengah hari tu. So kita tidur sat. Kita tidur sat sebab bila setiap kali kita tidur dia akan top up balik kita punya kortisol. Dia top up balik. Naik balik sampai ke sini. So kita boleh kekal cergas sepanjang hari. Itu saja reasonnya. Ke-12 ke 1. Taklah. Tidur bukan lama pun, 30 minit saja. Kita burn kita punya hari 30 minit untuk kita kekal, kita punya mental kita ni boleh kekal cerdas sepanjang hari. Sebab dia akan menurun balik. Dia akan menurun balik selepas kita bangun tu, dia akan menurun balik. Menurun. Siapa dia ni? Mana benar ni? Maaf. Sikit kali ni. Okey. Dia akan menurun sampai waktu isyak lagi. Waktu isyak ni paling susah sekali nak solat sebenarnya. Sebab pada waktu isyak ni, sebab tu apa Nabi Muhammad kata yang solat paling susah. Ada dua saja waktu paling orang lihat sekali, subuh dengan isyak. Dua benda ni. Sebab apa? Sebab waktu subuh kita punya kortisol tak cukup full lagi. So kita rasa macam mengantuk lagi lah, mengantuk, letih apa semua. Sebab kita punya kortisol tak cukup. Melatonin masih ada. Sebab tu kita rasa macam liat nak bangun. Aduh, liat dah nak bangun. Pukul 9 tu kita dah cergah dah. Cergah lah, boleh bangun apa semua lah. Masuk tengah hari tu rasa letih. Ya Allah, letihnya apa semua. Ditambah-tambah kalau kita buat macam banyak kerja pakai otak ataupun banyak pakai fizikal, buat kerja kebun ke apa semua kan. Letih lah. So kita tidurlah sampai pukul 1 untuk top up balik kita punya kortisol. Supaya kita boleh kekal sihat, sejahtera, kekal mental kita boleh fokus. Mental kita boleh fokus sampai pukul 9 malam lagi. Fokus. Ini semua untuk apa? Bukan apa. Ini semua untuk fokus lah. Fokus. Cuma kalau kita terlebih banyak kortisol sebab badan kita stres 24 jam, dia bukan main kat sini, dia main kat dia main level ke ujung-ujung ni lah. Yang ni orang kata anxiety lah ni. Anxiety, dia mula fikir cancer lah. Dia mula fikir nak mati lah apa semua. Dia main kat level-level ujung-ujung atas ni. Dan tu dia main sentiasa tinggi atas ni pula. Dia tak turun-turun. Sampai ke malam tak boleh tidur.
Itulah ceritanya. Kalau orang normal dia turun naik. Oh, faham. Jadinya nak dia jadikan normal turun naik. Ni stay MBB lah kan? Stay MBB lah. Dia untuk kita tidur tengah hari tu bukan sebab apa pun. Dia untuk kita fokus. Sebab kalau orang Islam tu, dia kata sebaik-baik seorang hamba abdi dia tu adalah orang yang bagi manfaat dekat orang lain. Dekat dunia ni. Dia bagi manfaat dekat orang lain. Nak bagi manfaat dekat orang lain, kita kena boleh fokus. Itu saja di sini supaya kita boleh fokus. Kita boleh fokus. Terima kasih Tuan. Kita punya kehidupan harian. Okey, baik, sama. Tuan, Dr. Ed dah bersedia ke terima patient untuk cek darah? Dr. Ed, mana Dr. Adrian? Asal kau Dr. Ed? Asal kau Dr. Ed, apa Kak Zahila nak pi serah diri tu untuk cek darah tu? Serah diri mendapat lawan. Dah ada betul. Akak tak nak jumpa doktor biasa. Sekali akak jumpa yang akak kata akak pergi jumpa. Ada kata kemungkinan sel tu hidup. Letih akak. Kan saya dah cerita dengan akak lah itu kan. Pergi lantak dengan dia orang kak. Selagi mood akak okey. Kan, selagi mood akak okey, akak happy dia. Berak lawas, tidur, makan kenyang. Apa lagi kak? Yes. Betul. Dah sihat dah Zul. Alhamdulillah. Selagi hidup kita boleh bagi manfaat dekat orang lain, cukup lah. Betul Tuan. Tapi Tuan, biasalah manusia ni. Betul gula. Bak kata Zofong Superman dah dapat nak lagi. Itu kembang sikit-sikit. Kenapa aku tak boleh? Kenapa aku ni? Sekarang kau dah boleh handle Zul. Itulah dia dia kita sihat macam mana pun. Dia yang penting sebab hidup ni bukannya tak tahulah saya hidup baru masuk 40 apa semua pun. Tapi rasa tak ada lah hidup lama mana pun kan. Tiba-tiba saja jadi umur tera ni kan. Sedap. Tu kata apa kita sebaik mungkin kena bagi jadi manusia yang bermanfaat lah. Bermanfaat geram je tengok netizen. Sedap dapat air teh dengan gula kan. Lega je. Of course. Memang lega. Yelah macam akak Tuan, banyak Tuan. Sekarang akak dah boleh drive malam Tuan. Pukul 11.30 malam boleh dah. Akak dah tak takut. 11.30 malam boleh drive seorang-seorang. 3 pagi ya? Cuba drive 3 pagi tengok. Tak boleh lah 3 pagi tu kita tidur dalam kereta. Tuan Azam mahal ni. Tu pun 11 malam pun dia nak kata dah tak cukup tidur tu nanti. Kita pastikan yang paling jahanam sekali yang mana saya pun terkena juga selalu adalah bila malam tu dia rasa bersemangat macam-macam dia nak plan kan. Dia tengok handphone, aku nak plan, aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu sampai pukul 12, tak apalah, aku nak tidur lah. Lepas tu esok aku nak buat macam ni. Telah esok bangun pagi tu blank otak, masuk pagi tu buat live. Silakan tanya soalan saya. Maksud dia haram tak prepare lah tu. Tapi betul lah. Kalau kita tidur lewat, siang tu otak kita macam bodoh sikit. Tidur lewat. Memang tahu-tahu kalau bangun 9 pagi, hilang satu hari macam tu saja. Tak buat apa, termenung, terkangkang. Tengok TV tengok kita, kucing tengok kita, apa semua macam tu. Habis dah satu hari. Tuan, kenapa tidur lepas subuh, kita bangun, kita jadi macam bengong juga Tuan? Kenapa Tuan? Sebab kita dia sebab kortisol juga ke? Dia sebab yang itu sebab makan kenyang-kenyang dah kot pagi-pagi. Saya sukanya tu. Tidak ya Tuan. Macam kita belum makan. Tapi lepas subuh tu kita lepas solat. Kita tidur balik tau. Lepas tu bangun dia tak sedap. Kenapa? Memang tak sedap pun. Dia sama. Dia dia ganggu kita punya hormon tau. Untuk tidur pagi. Terutama selepas subuh. Dia ganggu kita punya hormon. At least macam ni lah. Kalau macam saya, macam hari tu saya kata, okay, hari ni aku malas nak buat kerja langsung. Lepas tu saya pergi jogging dulu. Pagi-pagi tu jogging apa semua. Lari dah 5 kilo apa semua dulu. Lepas tu kita makan sedap-sedap. Lepas tu balik rumah, buka TV. Dan pukul 11 tu kita tidur lah. Macam tu okey lah.
Cik, kalau ikut dia semua okey kan. Tapi tubuh tu kena ganggu apa tu kan, hormon apa yang sebab, wujud masa tu. Dia sebab satu kita waktu tu kita punya kortisol baru nak cukup. Okey, waktu tu kita punya kortisol baru nak cukup, baru nak naik. Lepas tu kita cancel kan dia. Lepas tu kita cancel kan dengan kita tidur lagi. Memang dia out lah benda tu, ataupun kortisol dia jadi silap. Kortisol dia akan tambah lebih lagi lah dari taraf yang sepatutnya. Dia top up lagi. Lepas tu bangun tu dengan jantung berdebar-debar sikit. Rasa tak selesa badan. Cek gula pun tinggi semacam. Macam tu lah. Okey. Tuan, kalau macam darah tinggi, akak cek tadi darah tinggi. Bangun. Dah mesin rosak ke apa ke tak tahu. Cek 160. Lepas tu cek 140. Lepas tu cek lagi. Dah makin sama lah. Sebab nombor 1, nombor 2. Lepas tu 140. Lepas tu cek lagi 130. Apa hal ni? Kenapa dia jadi macam tu? Adakah masa nak cek tu sebab akak susah hati dia 160. Ni berapa pula bacaan aku ni? Lebih kurang macam tu. Tarik nafas. Kerana tu maknanya darah akak tu kira stabil Darah akak tu tak ada masalah. Jangan dia satu, janganlah bangun tidur tu cek darah, memang tak jadi apa lah, memang menggila lah bacaan dia. Bukan nak bangun tidur sebab abang saya kat hospital, akak tengah tidur tu kan, dia orang ambil tangan cek. Itu kita tanya Dr. Ed. Assalamualaikum Dr. Ed. Dr. Ed mana di Waalaikumsalam. Sebab apa hospital dia praktis macam apa, sehari duduk tak duduk lagi, kita tengah tidur sedap-sedap, lepas tu dia ambil darah kita tiba-tiba. Sebab apa dia praktis macam tu? Bukankah kalau macam tu kita punya degupan kita jantung jadi laju, race apa semua, tekanan darah kita akan naik. Sebab apa dia praktis macam tu lagi? Betul, saya pun sebenarnya duk fikir juga kan, kenapa kalau orang tengah tidur time tu lah kena ambil darah, kena ambil semua kan. Tapi sebenarnya bila fikir logik, kalau masa saya kerja dulu, sebab contohnya pukul 6 pagi kena check semua benda kan. Time tu orang tengah tidur semua kan. Tapi sebenarnya sebab pukul 8 spesialis akan datang round. Spesialis nak result. So nak tak nak memang pukul 6 pagi tu memang nak kena buat semua benda. Dan pukul 7 pun naik macam tu kan. Memang lah. And then jadi dia ambil result yang and then pukul 7 pula staff nurse akan new shift akan masuk, so diorang kena pass over. So yang malam tu nak kena bagi semua result sebelum diorang pass over ke shift baru. So memang terpaksa macam tu. Dia ikut prosedur dia macam tu lah. Memang prosedur. Kalau logik kita punya fisiologi badan memang tak sesuai lah. Orang tengah tidur semua nak kena kejut, nak kena ambil darah, nak kena cocok semua benda tu kan. Kalau logik memang tak sesuai lah, tapi terpaksa sebabkan rutin harian kerja tu. Betul, menjawab dah soalan untuk Kak Zahila. Bukan sebab waktu tu yang terbaik lah doktor. Tak lah. Waktu terbaik. Jangan kacau orang tidur. Orang tidur cukup. BP okey lah. Dia yang terbaik sekali waktu kita macam menyembang macam ni kan, tengah menyembang, tengah relax semua apa semua. Lepas tu ambil lah bacaan darah, okey, macam tu okey lah. Lepas tu kalau dia dah prep dah otak kita kan, esok makcik macam ni esok pagi kami nak ambil darah, lepas tu kami nak ambil bacaan tekanan darah, lepas tu kami nak ambil darah sekali. Makcik tu dah fikir Allah esok nak kena cucuk apa semua. Bangun tu dia tunjuk. Lepas tu fikir pula nak kena cucuk ambil darah pula. Tu high lagi kuatas pula dah. Kawan nervous lah. Doktor itu dah jawab yang dah bersedia ke tidak tu nak ambil patient untuk ambil darah, cek darah. Dr. Ed macam mana? Kalau nak kena buat appointment. Mana? Dr. Ed tu apa Kak Zalila kita nak pergi ambil darah tu kat klinik Dr. Ed. Kemungkinan tengah buat rawatan reza tu. Okey, tak apa. Kita teruskan. Nanti saya bagi nombor terus lah, senang. Kak Zalila terus kontak dia. Okey, baik. So kalau ada soalan silakan tanya soalan. Dr. Ed, kenapa influenza sekarang lebih teruk pada COVID? Ni soalan. Assalamualaikum Dr. Ed, tolonglah jawab soalan ni.
sayang Dr. Ed ni. Untuk kenapa influenza sekarang lebih teruk daripada COVID? Ini syok kat soalan ni. Alah, tak ada pula Dr. Ed dengan toilet ke apa? Tak tahu. Hari kita Line teruk Wan. Line teruk Wan. Oh ya kah? Sekarang memang line teruk. KKL memang line teruk. Kenapa influenza sekarang lebih teruk daripada COVID? Saya senang je kata. Wan gelak jahat Wan. Itu gelak setan tau. Lama tak gelak itu Wan. Untuk dia sebenarnya untuk influenza ni susah tau. Susah. Isteri saya kena waktu badan dia lemah, cukup lemah betul baru dia kena. Terutama macam hari tu lepas beranak tu kan. Dalam masa 3 minggu tu dia kena. Dia hanya berlaku pada orang yang ada lemah, badan dia imun dia lemah. Kira macam ada damage ke apa ke baru boleh kena. Tapi kalau macam untuk orang yang macam sihat betul apa semua, cukup susah nak kena. Tapi untuk sekarang ni seperti saya dah maklum, saya malah nak cakap, benda ni tak perlu buat kajian pun. Dia kita faham sendirilah sebab apa benda ni menular dengan menggila babi ya sekarang ni. Harap Kak Anissa pun faham apa yang saya cuba sampaikan. Sebab soalan ni sebab kita punya live ni rasa macam nak post dekat YouTube ke apa kan. So malas nak cakap. Jangan. Wah, jangan. Orang tangkap saya. Betul bahaya. Tama-tama dengan baru-baru ni kita tengok dia punya ada surat perkeliling pula keluar tadi untuk apa, untuk nak bagi nombor 3 pula. Janganlah bukan budak-budak. Bodoh itu je lah pada budak-budak generasi akan datang. Sayang macam bodoh tu ya. Hmm. So kita sebagai apa keluarga IBB ni kita kena smart lah. Kita kena smart lah bab ni. Dasar soalan Kak Sah kita memang dahsyat. Memang dahsyat. Oh, lega abang orang. Dapat dengar suara Kak Zalilah kan. Tapi tengok, rasa tenang. Tapi tengok muka Abang Zizul, dia makin handsome ni. Saya pun perasan makin handsome. Oh, jangan Wan. Kau jangan betul benda yang kamu tahu. Betul ya Kak Zalilah kan. Makin handsome kita tengok kan. Ya. Dah bakar kan. Dia baru lepas potong rambut tu. Tahu tak apa. Lepas potong rambut tu. Masalahnya yang tak vaksin pun kena jadi teruk juga. Saya kalau bab ni memang problem memang orang tu tak sihat dah kot. Dia untuk influenza ni yang paling penting sekali kita punya kesihatan hati secara general lah kena jaga betul-betul. Lepas tu happy D tu jangan lupa makan lah no. Happy D tu jangan lupa makan. Dan jangan lupa happykan badan tu lah. Happy D penting lah. Happy D kena makan dulu sebab kita untuk bagi saya modal saya nak upgrade lagi apa ni upgrade kamera apa semua bagi saya modal lagi untuk saya nak upgrade saya setup ni lagi. Habis banyak dah kot kita okey baik. Untuk kita punya MBB Go tu saya baru dah bayar dah kat kita punya website apps developer kita bahaya jugalah dekat 100,000 lebih juga. So kita akan online by kita hujung bulan ni. InsyaAllah kita akan online by hujung bulan ni. Itu hadiah saya. Itu saya buat hadiah untuk kita punya family MBB. Terbaik. Terima kasih. Yang itu memang consider hadiah. Sebab tak pernah ada orang buat macam ni lagi untuk nak bagi dekat mereka punya klien. Yang ini memang betul-betul hadiah. MBB Go tu kena bayar juga ke tuan? MBB Go tak apa waktu sementara waktu kita kutip dulu orang kita bagi free dulu kita bagi orang rasa seronok dulu apa semua. Lepas tu kita charge lah. Saya nak charge pun tak mahal lah. Kalau berkira dengan aku ni. Saya charge RM9 je sebulan. Sehari 3 kupang je pun. Oh, murah betul. Apa dia punya pengisian tuan? Pengisian ya Sat saya share. Tuan Muhyiddin dalam ni dia ada guna selalu. Pengisian dia tak. Apa dia? Kalau macam akak ni tak ada guna ni benda-benda gadget ni macam mana?
Tak apa, kena belajar lah. Benda bukan susah pun. Tekan klik aja kan. Itu je boleh buat kan. Kalau saya ni tekan-tekan klik tulis-tulis je lah. Kalau boleh guna Zoom tu, bolehlah guna. Pandailah. Tak. Okay, baik. So kita tengok ni untuk kita punya, kita boleh sembang kat grup pun boleh. Grup ni nanti akan banyak grup fitness apa semua, sebab kan sekarang ni kita limited tau untuk kita punya grup apa dekat kita punya Facebook ni, kita ada boleh sampai 200 lebih yang masuk. Yang ni unlimited, boleh masuk ramai sikit lah. Kita buat ni grup MBB Go ni tak ada apa, yang ni untuk saya dengan apa troubleshoot lah. Nanti kita ada grup makan-makan apa semua dekat sini lah. So dengan message macam Tuan Muhyiddin duk hantar saya gambar makan dia hari-hari apa semua. Ni server kita slow ni. Nanti kita akan upgrade kita server bagi laju. Lepas tu macam pelanggan saya boleh tengok detail seorang-seorang. Macam Tuan Muhyiddin saya boleh tengok dia punya diary dia macam mana. Okey, dia punya apa dia Tuan Muhyiddin kita Ustaz? Saya tengok dia punya diary. Tapi orang lain tak nak tengok diary kita kan Tuan? Tak boleh selagi kalau orang tu tak share dengan dia punya tu, dia tak boleh, orang lain tak boleh tengok. Tapi kalau dia share dengan kawan dia boleh tengok so macam ni dia update untuk dia makan. Okey, makan apa hari ni. Okey, dia seronok sebab kita ada diary, full diary lengkap tau. So kita boleh check balik kita makan apa, salah apa semua. Senang untuk kerja diet tank apa semua. Kerja kami ni banyak masa jadi untuk bomo dia tunjuk makan. Makan hari ni macam ni, sup tulang dengan ekor. Pukul berapa? Pukul 9. Okey, baik, tak apa, tak ada masalah. Ni dah makan semalam macam ni. Okey, boleh tengok apa lagi benda. Okey, tak adik untuk tidur benda ni. Okey, tidur. Okey, ada dia tidur 6 dengan 3 jam. Okey, baik, tak apa, tak ada masalah. Kualiti biasa. Boleh tengok dia punya mood. Mood pula hari ni serta kulit gatal nak meditate. Dia masa bergerak tak berhenti. Okey. Sehari saya cerita untuk apa Tuan Muhyiddin dah tanya soalan tadi bab ni. Lepas tu berat kita boleh tengok berat dia macam mana. Okey, hari ni berat dia macam tu. Lepas tu ubatan ni ada juga ni. Kalau macam ambil ubat apa semua, ambil ubat kolesterol ke, ubat apa ke apa semua, boleh tangkap gambar dalam sini senang. Kita rekod kita punya ubat. Kita ambil ubat apa hari-hari. So dekat sini, lepas tu nanti akan ada satu lagi features baru nak tambah untuk kita upload kita punya rekod kita punya blood test, x-ray apa semua tau. Supaya senang boleh tengok, rujuk terus kat sini. Dan kita boleh guna juga apps ni untuk bagi dekat doktor yang rawat kita nanti. So dia boleh tengok tau kita punya aktiviti harian macam mana. Itu yang best dia. So kalau macam kita ada problem ke, sakit ke apa semua, so kita ada diary lengkap. Kita boleh check. Makan macam mana, tidur macam mana, berak macam mana. Okey, ada buang najis pun ada, kita rekod lah semua. Mudah untuk orang lain macam nak pas dekat doktor ke apa semua, dia pun mudah, dia pun boleh tengok. Hari ni makan macam mana, Sabtu kita makan macam mana, Jumaat macam mana, badan rasa macam mana, hari-hari kita boleh tengok. So kalau nak tengok lagi senang, kita tengok terus dekat dia punya profile. Okey, ni baru untuk minggu ni. Untuk minggu ni. So kita tengok minggu lepas macam mana. Senaman dia macam mana minggu lepas. Okey, ni minggu lepas hanya senaman. Okey. Banyak ni 1 jam. Maksud dia punya workout macam ni. So kita tengok. Untuk minggu lepasnya makan. Dia makan berapa kali? Okey, ada makan 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3. Okey, baik. Kita boleh tengok dia punya skor MBB ni, kita punya boleh tengok skor MBB ni daripada apa dia upload lah, apa dia cakap apa semua, kita boleh predict lah dia punya skor macam mana. Dia boleh duduk level beginner ke intermediate ataupun advance nanti. Benda ni mudah dia satu dijadikan untuk mudah untuk nak pass customer dekat saya, untuk klien, untuk saya check apa semua. Lepas tu satu lagi, klien boleh guna ni untuk sebagai dia orang punya diary lengkap. So kalau apa doktor dia bising ke apa semua, dia boleh bagi. Okey, ni cara makan saya macam ni, badan saya sekarang rasa macam ni. Dan kita dekat sini juga kita boleh create kita punya database untuk kita proof dekat orang yang kata MBB is the best way. Kita tak main dah cakap-cakap macam testimoni, hari ni bebas macam ni, hari ni dah boleh buat macam ni apa semua. Iaitu kita main screenshot, nanti kita dalam bukti anekdot. Maksud dia tak boleh pakai. Tak boleh pakai sangat lah. Kalau setakat nak meniaga kampung macam kita sekarang ni buat ni, boleh lagi lah.
Tapi kita go to next step further. Kita ada bukti yang betul-betul bukti. Ni bukti dia. Orang ni makan macam ni apa semua, selesai masalah gula dia. Orang ni daripada dulu sakit kulit teruk kan, terbalik nak tambah hidup, sekarang ni dah mood dia dah okey dah. Dulu sembelit teruk, sekarang ni dah boleh berak hari-hari dah. Kita ada bukti hari-hari daripada first day follow kita tu sampai sekarang dia punya development. Kita ada. Even Lock dia bersembang dengan kita pun semua ada. Ni Lock bersembang. Badan asal China apa semua ada. Ni setiap kali dia update, maka dia terus update pada saya lah ni secara automatic. So boleh saja macam Tuan Razman, okey duk sembang. Ni duk test dengan dia. Boleh saja kita nak reply macam Facebook kan, macam WhatsApp kan. Okey. Macam tu. Boleh ya. Dia macam WhatsApp campur Facebook sikit lah. Tapi untuk kita punya kesihatan. Dan kat sini juga saya letak saya punya tips lah. Nanti yang mana kita akan update. Banyak ni sekarang ni tak update habis lagi ni. Masalah penyelesaian, macam mana kita nak selesaikan masalah. Kita punya risiko makanan. Okey, contoh kita makan. Ni macam orang takut kembung. Dia punya data-data semua kita letak kat sini. Contoh kita nak makan roti. Roti dia punya FP ni fermentation potential lah. Nanti kita letaklah jenis-jenis roti yang ada dekat Malaysia ni, roti-roti jenis orang putih. Kita letak kat sini bahaya-bahaya pemakanan, ada makanan yang boleh kita makan, ada kalau macam ragu-ragu apa semua nak makan apa, okey kita check dekat kita punya kategori makanan ni, risiko makanan kita. Okey tak okey kita makan benda tu. Kita boleh tengok kita punya tips pemakanan dekat sini, nanti kita upload bagi habis lah. Kita boleh tengok tips untuk kecergasan. Dia one stop center lah senang kata. Tak perlu dah lepas ni nak lompat-lompat pergi Telegram. Saya kira ada orang bising, susahlah buka Telegram ni apa semua ni nak tengok dat ni. Banyaknya bunyi apa semua So saya letak kat sini satu tempat senang hampa tengok kat sini. Macam itulah ceritanya. Okay, terima kasih Tuan. Baik, ni nanti akak boleh join Akak kenalah join, tak apalah, tak ada masalah. Kita join lah. Saya bagi ni awal-awal ni free je dulu, kutip orang. Dulu ramai-ramai apa semua. Betul baru kita charge duit. Kita bagi trial. Ayat kutip orang tu memang kelakar kan. Macam salah bunyi ke. Orang belum lancar lagi kan? Belum lancar lagi. Ini logo kita pun tak tukar lagi. Nanti kita tukar semua logo. Tengok muka saya pun. Kita boleh update kita je profile lah. Tengok muka handsome kan. Itu lah ceritanya. Bila nak buat perjumpaan bangsa-bangsa MBB ni? Kita buat ni, kita tak pakai bangsa. Sekarang kita pakai keluarga. Nampak comel sikit, baru senang sikit nak ambil dua orang. Betul. Kalau keluarga ni dia dia memang apa, dia cair sikit tu kan kalau keluarga ni. Yes. Baru dia macam baru rasa macam keluarga aku tak apalah, dia beradik kita boleh bagi duit sikit kat dia kan. Macam tu lah niat dia. Niat kita suci. Okay, macam mana nak join app ni? Nak join app ni nanti bagi dia online dulu. Bagi dia online. Sebab semalam baru saya bagi duit untuk beli server apa semua. Sebab nak kena upgrade server. Sebab kalau pakai server dia ada ni, dia slow, lembat. So kita upgrade server canggih sikit. Lepas tu nanti baru kita launch benda ni. Siapa-siapa pun boleh join ke Tuan? Siapa-siapa pun boleh join siapa-siapa pun boleh join. Awal-awal ni siapa-siapa boleh join dulu. Bagi ramai orang dulu dalam tu, bagi dia seronok apa semua. Lepas tu pun kita charge duit. Charge duit pun RM9 saja. Habuan setengah tu saya bagi kat Dietech. Bagi seronok lah sikit jaga. Ada lah sikit depa RM4.50. Seronok lah. Jaga pun siang malam. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, Tuan, saya baru habis kotak Afai. Bila sesuai ambil APD sebab masih duduk asas kita lagi. Boleh ambil dah, Tuan Hafiz. Boleh ambil dah. Kalau habis kotak Afai, boleh ambil dah APD. Lepas tu jangan lupa ambil microbar sekali. Sementara hari ni last untuk kita punya offer ni. Hari ni last. Okey, hari ni kita last untuk kita punya offer 19 bulan ni. So, minta-minta lah yang mana sebelum buat belian tu. Minta-minta buat belian sekarang lah. Masih sempat lagi.
Duit kena ada juga. Kita macam mana kita nak hidup kan? Pandai-pandai. Kita kena cari makan lah juga. Ustaz pun jual kopi. Ustaz pun ada ni Wan, restoran hebat-hebat sekarang. Ustaz pun jual sabun angin tu. Kita punya isu gas angin. Pun jual juga. Tapi tu dia tengok dia punya explanation juga atas produk tu saja. Allah, kesiannya siapa yang beli ni. Kita kalau menega tu at least tu nak menega tak apa terpulang kat apa lah macam mana pun nak menega. Dan orang kata kubur tu apa orang raca timbangan tu masing-masing. Okey, baik. So kita ada Tuan Kembung masih teruk dah. Boleh ambil Tuan Kembung masih teruk dah. Boleh ambil microphone. Ambil setengah saja dulu. Tapi jangan lupa lah Happy D. Okey, baik. Kalau ada soalan silakan tanya soalan. Bazi tu kat mana tu? Restoran lah. Tengok macam style sangat restoran lah. Minum teh kan. Dia ada ambience dia ni sedap kan. Oh, ambience dia tu sedap. Hidup kan kena happy, betul tak? Yes, of course. Hidup kena happy. So ada lagu, ada ambience dia okey. Lepas tu dia punya lampu pun dim-dim kan. So apa lagi nak dalam hidup ni, betul tak? Yes. Saya nak say banyak sikit lah kan. Ni saya tak apa nak banyak. Kita minta say banyak sikit lah. Nak kejap modal 1,000 keluar Oh, hari tu labur dekat situ labur kat situ lah. Tu dah saya duk fikir kan. Ish, aku buat ni sebab apa aku buat ni. Dah dekat 80% kan. Aku fikir aku buat ni sebab apa aku buat lah. Macam mana aku nak kutip duit ni. Wan, kalau Wan buat marketing dekat papan tanda yang besar-besar tu tak boleh ke Wan? Kan, boleh. Tapi modal tak kuat lagi, modal tak cukup. Ni baru sebenarnya bulan ni baru nak masuk iklan radio. Bulan ni baru masuk iklan radio. Lepas tu baru masuk iklan radio tu baru kita fikir bagi stable apa semua dulu, ada duit masuk betul-betul melalui iklan radio tu boleh sustain ya. Ada untung sikit baru kita simpan untuk nak buat billboard tu, sebab kita macam saya punya company ni bukan company yang jenis ada funder ke apa semua sendiri lah. Kalau ada funder kalau besar juga ke kan dia punya modal kalau kita nak buat dekat billboard tu. Besar. Saya tak tahu, saya ni bukan betul sangat menega tu. Orang kata bukan ni. Macam saya buat yang MBB Go ni pun untuk klien lah, untuk klien lepas tu untuk nak buktikan dekat orang luar yang kata kita buat ni adalah the best way yang ada dalam dunia sekarang ni. Wan, tuan semua tak kenakan duit, ada kos RM9. Saya dulu untuk ambil satu program macam orang punya ni kena bayar 400 lebih tau tuan. Baru dapat ada 1 jam aja betul. 400 lebih. Lepas tu tak ada guide pun. Macam baca tu lah. Bagilah jadualnya. Bagilah ni. Tuan lagi lah cakap tiap-tiap hari. Sebab tu lah tak ikut. Saya cakap, tak jumpa orang macam ni. Bimbing macam ni. Lepas tu, yang macam ni pun ambil RM40 sebulan. Semua segala macam jawab. Sebab tu tak ada. Tak ada. Sebab tu saya sayang sangat Kak Zalila ni. I love you so much. Selagi Kak Zalila beli produk ni, jiwa raga saya ni milik keluarga MBB ni lah. Selagi duit masuk lah. Ya lah tuan. Akak rasakan semua maksudnya akak yang servis setiap servisan. Tuan tak kenakan duit. Buat sangat pam tu Kak Zalila. Apa dia nak tuan? Kuat sangat abang, tapi tak apa. Saya memang perlukan orang puji-puji saya pun untuk bagi saya bersemangat sepanjang hari ni. Kalau tidak rasa down kan. Apa ni? Saya datang. Saya makan offline ni tak berkesan pun. Ada je benda-benda nak menyakitkan hati aku ni. Tapi akak cakap ikhlas tuan, betul. Akak cakap
Sebab akak dah follow macam-macam kan. Jadi tu macam akak rasa macam hidup ni bermakna lah. Macam akak rasa ada orang jaga akak. Macam tu lah. Klien orang yang sakit perlu macam ni. Sebab saya tahu Kak Zalila daripada mana, saya tahu macam hari tu yang saya cakap apa Syafiqah cakap ni ada seorang pesakit kanser. Pesakit kanser pula dah. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia kencing manis pula ke atas. Apa darah tinggi pula tu. Macam mana ni nak ambil tak ambil ni kan? Kata tak apalah, ala-ala saya tak apa nak kuat ni, ambil pi lah. Tapi macam-macam yang kita lalui kan. Tapi alhamdulillah. Saya takut juga tu kan. Saya takut juga sebenarnya. Tapi oleh kerana takut mati terlebih lagi, masa regah je lah. Nasib baik ada mati tu tak? Ada juga takutnya kalau tak ada mati tu. Mau tak takut tu. Dia satu lagi, kalau macam saya berniaga ni, saya duduk tu lah. Macam semalam saya duduk, ada kat rumah saya ada kucing. Ada kucing ni, kucing baru mengandung ni, kira dia kira first time mengandung, first time beranak lah. Tengok apa tu, anak dia bersepah-sepah, tak kerti jaga kan. Lepas tu saya fikir baiklah aku dah Tuhan kucing oi. Tu aku bagi hang makan, aku bagi hang mandi apa semua. Kalau aku tak ada Tuhan, hang aku buat lauk. Maksud dia kalau nak syukur juga tu kan. Macam dapat bantu kawan kan, macam Kak Yati dah tak makan buat darah tinggi dah sekarang. Darah tinggi dia dah stabil. Walaupun dia tak boleh follow Zoom kan. Suruh dia lari pula. Itu aja yang masih ni macam apa Ustazah Roziatun lagi pula tuan. Dulu jalan seret kaki, tapi kaki dia gelemir apa darah ni ada kan. Sekarang dah tak ada tuan. Dia ada bekal-bekal tapi dah tak ada ni. Tak ada. Dah jalan seret kaki. Kan? Jalan seret kaki tu kita boleh berlari. Baru orang tengok, oi makin segak, makin kuat, makin sihat ni. Yang tu kita mau macam tu. Daripada zombie kita bagi jadi human balik. Betul. Tapi itulah dia orang ni tak. Kata orang, kata tuan pun tak terdesak, tak desperate macam akak. Kalau desperate semua buat. Kalau tak desperate tu, macam ada klien-klien saya sebelum ni, kalau tak desperate tu tak ada lah duit ambil sampai berpuluh-puluh ribu kat Tok Bomo. Tok Bomo cakap ni buat, Tok Bomo cakap ni buat, Tok Bomo cakap buat ni buat, Tok Bomo. Tapi itulah ada juga yang itu Tok Bomo suruh beli Alfai, bagus Tok Bomo tu. Saya kena bagi Tok Bomo tu jadi dropship mah. Tuan cakap ni akak pun nak bawa. Akak ada pernah bawa suplemen tuan dan suplemen yang lain tau. Akak tunjuk saya nak perlu makan yang mana. Itu yang apa tuan? Yang tu yang ini bagus. Terima kasih Kak Zalia. Tu kita macam tu lah, macam yang hari tu ada seorang India tu datang office, dia datang hari raya haji. Dia raya haji tu, dia dah datang tunggu kat office lah. Office memang tak buka lah raya haji kan. Dia tunggu 2 hari. Tak buka. Lepas tu hari ketiga tu, hari Rabu tu, barulah office buka. Lepas tu tanya, mana tahu Hafai ni kan. Dia kata, dia pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo menurun apa semua, suruh daripada tulis terletak Hafai. Itu cerita dia. Saya dapat cerita ni 4 orang lah. Saya dapat cerita ni 4 orang dah. Apa? Satu boleh. Akak bawa kan? Wah, dahsyat tu kan? Satu Perlis, satu Penang, 2 Pahang. Saya dapat untuk benda ni. 4 orang dah. Tak tahu depa punya jin boleh tengok Facebook juga kot. Kemungkinan besar lah kan. Okey, baik. Kena office tak tuan? Tak tahu, saya pun tak tahu. Kemungkinan tu saya kata mungkin kita boleh bagi Tok Bomo jadi dropship kot. Okey, saya tanya untuk jawab untuk soalan Joe. Tuan, kalau saya workout, push stamina macam jogging, squat, lepas tu badan terasa letih tak start? Of course. Tapi hari ni saya workout ringan-ringan, badan rasa okey, tak letih sangat. Maksud dia workout lebih pada kemampuan. So kalau macam tu, kita kurangkan sikit. Tapi baguslah kita bila ni saya kena share juga something. Hari ni saya tak lari tau, saya abang awal-awal, orang kan mengata kat saya pula. Hari ni saya pagi-pagi saya pergi terkam kedai gulai dulu. Itu cerita dia. Gulai ikan temenung.
Sebab lapar. Tak tahu geram macam rasa macam meluat lah. Ini nak buat apa kan. Malas nak exercise lah. So saya pi Aikok je lawan. Pi dengan isteri. Pi cari kedai. Pi cari kedai ikan termenung. Makan dulu. Okey baik. So untuk macam soalan Tuan Jo tadi, Tuan Jo buat dalam keadaan peak banyak tau. Ni kita punya, okey. Kalau boleh download tau apps ni. Bagus untuk kita workout senang sikit. Tapi dia kena ada smartwatch lah. So kita boleh set kita punya heart rate kita berapa, so kita tahu. Kalau macam, okey contoh macam semalam saya lari ya. Contoh macam semalam saya lari, saya buat running. Saya main agak banyak dekat saya punya peak punya heart rate tau. Sebab tu saya rasa semalam saya tak apa nak sedap sikit badan. So kalau boleh untuk macam orang kembung ni apa semua, main dekat kardio banyak. Main dekat bahagian kardio banyak. Kita punya heart rate tu main dekat kardio banyak. So dia tak impact sangat badan. Buat sakmah pun boleh juga Wan kan. Kalau yang ada angin tu, yang baru-baru nak berjalan ni buat sakmah pun okey juga. Sakmah dia level fat burn. Fat burn ni dia punya benefit dia, kita tengok dekat sini. Heart rate zone kita. Okay, dia improve basic endurance. Dia macam stamina tu dia improve sikit lah. Tapi dia menggunakan lemak lebih sikit. Menggunakan lemak. Itu pun kalau kita boleh gunakan lemak. Dia improve kita punya bakteria usus lah untuk nak membakar lemak kita. So boleh lah, tak ada masalah lah fat burn ni. Tapi kalau macam saya tak ada masalah apa. Kalau main dekat fat burn ni kena ketuk lah kepala kan. So saya main dekat cardio banyak. So kalau macam Tuan Jo, kalau rasa macam semalam push lebih, guna peak punya performance banyak sikit, kita kurang lah kita buat cardio. Kita fokus dekat cardio lebih sikit. Ni best kalau kita ada smartwatch. Smartwatch ni akan check kita punya heart rate apa semua. So kita boleh record lah kita punya apa aktiviti untuk workout. Mana aktiviti workout? Status insight. Ada ni dia punya aktiviti workout untuk bulan ni semua dia tunjuk lah. So baik, so itu sajalah pukul 1 dah pun kita rancak juga hari ni bersembang noh. Okey baik. So kita habiskan kelas kita dekat sini. So esok kita ada kelas lagi hari Rabu pula. So saya dah start upload balik tau. Live saya ni dekat Telegram MBB Academy. Dengan apa yang saya conteng-conteng tu saya letak sekali. So kalau nak tengok balik rakaman apa semua ni, tengok dekat Telegram MBB Academy. Okey baik, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih.